benda yang membebankan fikiran orang adalah diorang susah nak cari kerja. Dengan kos sara hidup yang tinggi, tak kira lagi dengan orang kata apa, dengan sewa rumah, Dengan keadaan realiti kehidupan pemuda yang penuh dengan stres. sibuk cari duit sebagainya. Tapi ada juga masa dia untuk meluangkan diri dia tu. Ini bila dah masuk istilah hedonisme, sekularisme ni semua dah pening sikit. Biasalah dek, hidup ni memang keras. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali kepada podcast Malaysia Unggul episod yang keempat. Jadi sebelum ni kita dah bercerita, kita mendengar apa pandangan wanita tu sendiri dalam topik yang dekat dengan hati kita. Tapi kali ni kita rasa macam tak cukup kalau kita tak dengar pula pandangan pemuda. Jadi hari ni kita menjemput, didatangi kehadiran seorang yang bukan calang-calang, Encik Muhammad Ridwan bin Muhammad, Saya. selaku naib Presiden ISMA, merangkap ketua pemuda ISMA tu sendiri, insyaAllah. Perkenalkan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat dah. Sihat alhamdulillah. Jadi ini bukan kali pertama ya Encik Ridwan berada dalam podcast. Jadi podcast-podcast yang lain lah mungkin boleh ikuti channel medsos beliau. Sebelum ni saya sebagai moderator. Sebelum ni moderator. Kali ni saya pula yang menggantikan dia. Dia dah naik level. Jadi hari ni kita nak berbincang tentang realiti pemuda tu sendirilah. Okey. Jadi kalau kita lihat, kalau saya borak dengan kawan-kawan saya semua kan, apa yang membuatkan diorang terfikir benda yang membebankan fikiran orang adalah diorang susah nak cari kerja. Diorang nak cari kerja yang sama taraf dengan qualification akademik diorang pun susah. Dah dapat pekerjaan tu pun gaji minimum, gaji yang rendah. Belum lagi kita ambil kira kos-kos hidup yang semakin meningkat. Jadi apa pandangan Encik Ridwan sebagai ketua pemuda tu sendiri? Tu biasalah ni Firdaus kan. Kita biasa dengar kan term, biasalah dek, hidup ni memang keras. Hidup memang keras. Hidup memang kita sentiasa diuji lah. Lagi-lagi dengan masa hari ni, dengan kita kata apa, menanggung satu beban hidup yang bukan calang-calang lah. Betul. Kita pun hidup di bandar. Kalau kita duduk di KL, di Lembah Kelang, kita merasakan bahawa dengan kos sara hidup yang tinggi, tak kira lagi dengan orang kata apa, dengan sewa rumah, bayar duit rumah, dengan keperluan asas, kalau ada anak 3-4 orang lagi, dengan belanja duit sekolah, dengan yuran sekolah sebagainya. Itu adalah satu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh orang muda pada hari ini. Dikira tak campur lagi dengan tadi cakap pasal soal kerja. Betul. Orang yang dapat kerja tu okey lagi. Belum lagi yang dengan dibeban dengan kerja, balik pukul 8 ataupun pergi keluar, kalau KL ni tak elak jam pukul 6.30, lepas subuh dah keluar, balik pukul 7. Macam mana dengan perkembangan anak-anak sebagainya. Itu semua cabaran hidup yang dihadapi oleh orang pada hari ini untuk orang kata apa, berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Betul. Masyarakat pada hari ini ataupun orang muda pada hari ini berhadapan dengan satu situasi yang memerlukan kekuatan mental, kekuatan fizikal, emosi yang sangat padu untuk dia survive dalam kehidupan di zaman era pada hari inilah. Itu yang saya nampak pada hari ini. Itulah, tapi bila saya lihat juga dengan kawan-kawan saya sekarang ni kan, sekarang nak jumpa memang susah betul. Itu dari segi masa tu memang terhad. Tapi bila kita tengok diorang dengan keadaan realiti kehidupan pemuda yang penuh dengan stres, diorang masa lapang yang ada tu, diorang memang all out nak pergi healing. Itu sebenarnya uniknya orang pada hari ni. Dia dalam keadaan dia sibuk, tadi kita cerita tadi kan, sibuk cari duit sebagainya. Tapi ada juga masa dia untuk meluangkan diri dia tu, untuk orang kata apa, reward himself. Reward untuk orang kata apa, untuk orang kata, healing lah. Term orang pada hari ni adalah healing, ataupun melupakan sebentar masalah-masalah yang ada pada hari ni lah, yang menimpa dia orang pada hari ni. Tapi ada satu benda yang saya rasa yang kita perlu tekankan, sejauh mana healing ataupun melupakan sebentar itu betul-betul mengubat keadaan dia pada hari ini, ataupun melepaskan diri dia, ataupun merehat sebentar untuk dia move forward lebih jauh lagi. Kalau kita tengok macam mana tadi? Tapi contohlah bila kita cerita tentang healing ni kan, ada apa yang kita boleh lihat pemuda ni bila diorang stres, diorang healing, dia selalu buat apa? Jadi itulah masalahnya hari ni, pemuda atau orang muda pada hari ni, dia bila dia keluar, dia mencari kepuasan diri dia dengan pergi berhibur. Berhibur kadang-kadang tu ada yang pergi konsert, kelab malam. Itulah yang kata apa, yang sekarang ni kita dengar istilah orang kata apa, hedonisme. Hedonisme ni adalah satu istilah apabila suatu perkara tu dilakukan berlebih-lebihan. Even sebenarnya kalau kita baca melalui pembacaan, hedonisme ni adalah buah ataupun asas daripada
fahaman sekular itu sendiri. Apa maksud sekular? Sekular bila sesuatu mengasingkan dunia dengan agama dia, memisahkan kehidupan seorang itu dengan keduniaan dengan keagamaan, melepaskan diri daripada peranan tanggungjawab dia terhadap agama dan Tuhan dia. Itu sekular. Dan hedonisme adalah hasil daripada fahaman sekular itu tadi. Bila seorang itu pergi berhibur, pergi healing, sehingga dia melupakan tanggungjawab asasi dia kepada Tuhan dia. Itu asas dia. Maksud hedonisme ni, dia akan menyebabkan seorang itu pergi berhibur sehingga berlebihan, sehingga dia melupakan tanggungjawab dia. Sehingga kan dia merasakan diri dia, okey, inilah apa yang aku cari, inilah benda yang perlu aku lakukan untuk aku berehat sebentar, untuk orang kata apa, healing sekejap, rehat untuk aku pergi selepas ni, untuk esok pergi kerja pula lepas ni kan. Lepas balik kerja aku pergi lepak dengan kawan jap, pergi konsert ke, pergi mana-mana saja, apa sajalah. Akhirnya membawa kepada masyarakat itu lupa akan asas tanggungjawab dia, peranan dia. Itu orang kata apa, yang kalau saya boleh simpul kat sini, hedonisme itu sebenarnya adalah asas lahir daripada fahaman sekular itu sendiri untuk mengasingkan masyarakat itu ataupun orang muda itu sendiri dari peranan tanggungjawab dia yang sebenar sendiri. Ni bila dah masuk istilah hedonisme, sekularisme ni semua dah pening sikit. Tapi kita try berbalik pula. Kita berbalik contohlah bila kita bercerita tentang berhibur. Berhibur secara berlebihan. Okey. Kita ambil contoh kalau minum arak atau pergi kelab malam tu, memang kita jelas lah benda tu salah. Tapi contoh kalau kita main game ni game yang biasa, Call of Duty ke Mobile Legend ke, tapi adakah benda tu pun dikira salah? Dia sebenarnya bila kita cakap tadi, okey, tapi saya balik jawab soalan tadi tu, Mobile Legend ke atau apa sajalah. Dia sebenarnya apa-apa perkara apabila dia melakukan berlebihan, dia adalah satu kesalahan. Sebab tabiat alam ni, atau kalau saya cakap alam sekitar pun, apabila diperlakukan berlebihan terhadap diri dia, terhadap alam itu, tabiat alam, dia akan bawa kepada kemusnahan. Itu juga dengan manusia. Apabila manusia itu melakukan satu perkara yang berlebih-lebihan, bukan pada orang kata apa, asas yang sepatut dia dapat, maka dia akan membawa kepada satu kemusnahan terhadap diri dia sendiri. Mobile Legend bukan sikit. Bila kita tengok baca remaja pada hari ini, berapa 12 jam, 18 jam hanya di orang kata apa, depan PC atau depan phone. Ini adakah itu satu benda yang normal? It's abnormal. Satu yang kita tak boleh terima akal. Jadi satu benda sebenarnya membawa kesan buruk kepada seorang individu itu sendiri. Kalau tadi cakap arak itu berlebihan, tahu tak bahawa sebenarnya semua asas perkara berlaku pada satu benda. Tapi bila berlebihan, hasilnya itulah sebenarnya orang kata apa, kesan buruk. Sekarang ni akibat daripada hiburan berlebihan, lahirlah orang tu akhirnya pergi kepada arak, lahirlah kepada zina. Itu semua adalah kesan daripada yang kononnya asasnya tadi itu untuk berhibur sebentar, tapi bila berlaku berlebihan, kalau term sebut tadi sebagai hedonisme, maka akhirnya bawa kepada kesan buruk, kesan yang berpanjangan. Itulah tadi zina, minum arak, judi, semuanya adalah hasil daripada kefahaman yang tadi tu. Konon nak rehat sebentar, kononnya boleh sekejap, tapi dia tidak. Jadi macam apa garis pemisah antara dia berlebihan ataupun tidak? Apa garis pemisah tu? Dia sebenarnya setiap apa perkara kita buat tu, dia mesti tidak menghilangkan tanggungjawab asas dia. Tanggungjawab asas. Jadi maksudnya, kalau kita nak melakukan apa saja, dia mesti tidak membuatkan kita terpisah daripada tanggungjawab asasi kita sebagai seorang manusia itu sendiri. Sebab saya cakap tadi, apabila hedonisme ni berlaku, fahaman hedonisme ni, dia sebenarnya adalah asas dari sekular tadi, untuk menjauhkan mereka daripada tanggungjawab asasi terhadap Tuhan dia, terhadap diri dia sendiri pun. Jadi kalaulah garis pemisah, the borderline is, apabila satu perkara itu melepasi daripada tanggungjawab dia, maka itu sebenarnya dah berlebihan, dan itu adalah satu perkara yang perlu dielakkan. Tanggungjawab asasi dia, contoh sebagai seorang pemuda, dia bertanggungjawab terhadap keluarga dia, tanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Kalau dia seorang pekerja, dia tanggungjawab terhadap majikan dia, tanggungjawab dia sebagai seorang kejiranan, seorang pemuda masyarakat, dia perlu memainkan peranan sebagai seorang pemuda masyarakat, seorang pemuda yang kata apa, bertanggungjawab terhadap pembangunan komuniti itu sendiri. Betul. Dia lah menjadi tonggak, dia lah yang memainkan peranan dia untuk bangunkan anak-anak muda di sana. Dia lah yang membuat aktiviti-aktiviti yang kata membangunkan potensi yang ada dalam komuniti tersebut. Itu peranan pemuda sebenar. Hari ni macam mana boleh hilang? Akibat daripada apa? Akibat daripada hedonisme tadi tu. Hanya memikirkan diri dia perlu healing. Diri dia perlu orang kata apa, berehat sebentar. Bagi dia, ini hak aku untuk orang kata apa, untuk orang kata apa, melepaskan keinginan diri dia. Walhal dia kena sedar bahawa itu bukanlah sebenar yang dikehendaki oleh diri dia, dan itu bukanlah hakikat tanggungjawab diri dia.
Sebab asasi peranan dia sebagai seorang pemuda adalah untuk bertanggungjawab seperti yang cakap tadi tu. Dia bertanggungjawab terhadap diri dia, pertamanya terhadap keluarga dia, terhadap masyarakat sekeliling dia, terhadap kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Itu peranan sebenar. Itu yang perlu dimainkan peranan oleh. Jadi borderline jawab soalan tadi tu, selagi mana tak melepasi ataupun tidak melepaskan diri daripada tanggungjawab itu, maka dibenarkan. Uish, dahsyat ni bila kita dengar maksud tanggungjawab sebenar pemuda ni. Dia besar. Dia itulah kata apa. Sebenarnya kadang-kadang kita dilupakan atas tanggungjawab kita sebenar. Disebabkan oleh faktor-faktor luaran. Sebab kadang-kadang kita rasa okey, inilah sebenarnya kita hidup ni sementara je, ataupun kita hidup muda ni sekali je. Kita hidup muda sekali. Tapi sebenarnya kalau kita tengok bagaimana para sahabat, kalau kita tengok kepada sahabat dulu, itulah orang kata apa, generasi yang paling baik sekali untuk kita untuk kita jadikan contoh. Betul. Sebab itu adalah contoh hidup. Yang kita boleh jadi, dia bukan satu dia dilakukan oleh malaikat, tak. Manusia seperti kita ada 24 jam. Dia diberikan tanggungjawab juga. Jadi itu adalah contohnya bagaimana Rasulullah dan sahabat, contoh macam mana dia healing. Kalau saya boleh sentuh, macam mana dia berehat. Bagaimana Rasulullah kata kepada ya Bilal arihna bis solah. Nampak? Rasulullah kata apa? Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rasulullah kata rehat Rasulullah itu adalah bila dia mengingatkan Allah SWT. Dia bukan memisahkan tadi kan, Hedun Ismail tadi kan, nak memisahkan orang tu daripada tanggungjawab dia terhadap Allah dan tanggungjawab dia. Tapi Nabi kata apa? Rehatkan kami dengan solat. Sebab dengan solat itulah dia berdekat kali dengan Allah SWT. Kau tengok Al-Quran Firdaus, macam mana Allah SWT juga suruh kita pergi orang kata apa? Pergi berjalan di atas muka bumi ni, betul kan? Allah suruh pergi tengok. Hari ni pun orang pun pergi juga healing, pergi naik gunung, pergi melancong. Kan? Konvoi. Tapi apa Allah suruh? Pergilah ke serata dunia untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah SWT. Dengan melihat kebesaran Allah SWT itu dekat diri dia dengan Allah SWT. Nampak tak? Falsafah Islam, healing, rehat adalah semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana kebahagiaan itu adalah datang kepada Allah. Itulah sebenarnya cara yang sebenar untuk kita berehat lah, kalau saya boleh katakan sedemikian. Itulah cara bila kita dekat dengan Allah SWT. Dan even kita seorang muda menjalankan tanggungjawab kita seperti mana Allah suruh, maka itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka itulah sebenar kebahagiaan yang Allah janjikan. Sebenarnya ia akan buahkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari sudut kepuasan kita, keseronokan kita bersosial dengan masyarakat. Itu saya tadi, muda memang sekali, tapi muda bagaimana yang kita nak sekali tu. Betul. Muda yang memberi manfaat kepada masyarakat, muda yang akhirnya memberi kepuasan pada diri sendiri, ke masyarakat, keluarga, akhirnya hidup lebih bahagia. Itulah hakikat kebahagiaan yang sebenar. Betul. Kalau kita tengok tak tahulah, mungkin kalau kawan-kawan kita, kalau kita perasan, kadang-kadang kita ni macam terlalu memikirkan tentang diri kita sahaja. Kita rasa macam tak apalah, biarlah apa yang jadi kat luar, yang penting diri sendiri settle ataupun keluarga dia settle, itu dah cukup. Dia macam satu macam pemikiran narsistik. Susah nak sebutan tu. Tapi itulah memikirkan diri sendiri. Tapi bila tadi Encik Ridwan dah ceritakan sikit tentang caveat ataupun contoh healing yang sepatutnya kan, ada lagi ke contoh lain healing yang ataupun rehat yang sebaiknya lah? Itulah saya kata tadi. Tapi saya tak menolak sebenarnya apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah yang awal tadi cakap, dengan masalah kerja, dengan masalah duit sebagainya. Akhirnya kita tersepit ataupun tersekat dengan kehidupan aku perlu survive. Betul. Dia akhirnya dia bukir diri sendiri kan. Dia akhirnya dia membentuk pemikiran manusia itu, aku hanya perlu selamatkan aku dan keluarga aku saja. Yang orang lain aku tak sempat fikir. Jadi dia akhirnya tak menolak kepada situ. Tapi satu benda yang kita perlu faham, itu bukanlah kita dicipta bukan untuk itu. Kita diciptakan untuk akhirnya bersama-sama dengan masyarakat membangunkan potensi diri kita, membangunkan masyarakat, akhirnya membawa kepada negara yang bahagia. Itu peranan kita dan itu tanggungjawab kita. Kalau kita mencipta kereta kata kereta tu boleh bergerak untuk A ke B, maka kereta tu akan dibina dengan satu sistem, satu enjin yang baik sehingga dia boleh bergerak pada A ke B. Dan pertengahan tu dia perlu rehat, perlu servis, perlu isi minyak sebagainya. Betul juga manusia. Manusia ni dicipta untuk tanggungjawab dia sebagai khalifah tadi tu, pemakmur, wakil Allah di atas muka bumi ini. Dia perlukan peranan dia sebagai tanggungjawab sebagai pemuda, tanggungjawab sebagai ayah, anak, tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Dan dia sebenarnya dicipta untuk itu. Dan sebenarnya tanggungjawab body dia, akal dia, emosi dia sebenarnya dia fit untuk itu sebenarnya.
Allah ciptakan kita fit untuk itu. Walaupun nampak tanggungjawab tu besar, tapi sebenarnya kita mampu. Ya, sebab Allah ciptakan diri kita untuk itu. Tu sebab tadi, kau kereta tadi, dia cipta untuk A ke B, pencipta itu akan menjadikan enjin itu boleh bergerak A ke B tanpa ada masalah. Walaupun di tengah dia perlu ada servis sebagainya, memang itu tabiat dia. Itu dengan manusia. Manusia tabiat dia boleh fit itu. Sebab itulah tanggungjawab kita diciptakan menjadi khalifah, pentadbir, pemelihara alam ini, pemakmur pada alam ini. Kita boleh fit. Tapi Allah kata dalam surah allazi khalaq Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji sejauh mana siapa yang lebih baik amalnya. Memang itulah ujian. Allah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan menguji kamu, pasti Allah akan uji kamu dengan kurangnya makan, dengan kematian, dengan ekonomi yang kurang sebagainya. Berbagai ujian lah. Apa ujian? Allah kata itu pasti. Tapi Allah, di hujung ayat itu wa basyirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang sabar. Kan jadi maksudnya kita memang dicipta untuk memenuhi tuntutan sebagai khalifah. Tapi di tengah tu pasti Allah akan uji. Tapi Allah kata di sana beruntunglah orang yang sabar. Sebab itu ujian untuk Allah nak orang kata ujian kita sebagai manusia di atas muka bumi ni. Itulah pun. Itu asal garam kehidupan. Kalau tak ada ujian pun tak best. Orang kata kan. Tak mungkinlah kehidupan ni tanpa ujian. Tak mungkin. Hanya orang gila je. Hanya orang gila betul. Tak ada ujian. Tapi kita seorang manusia normal mesti akan ditipu ujian. Betul. Dan ujian itulah sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat, lebih matang dalam fikiran dan lebih bijak dalam buat keputusan. Jadi kita pemuda harus aware dan faham akan orang kata akan situasi ini. Kita tak boleh mengalah sebab kita sifat pemuda ni dia kuat sebenarnya. Dan lagi kita orang Melayu ni, nenek moyang kita sangat kuat. Apa saja halangan, kalau kita tengok dulu dia zaman Melaka, zaman Melaka sikit. Sejarah sikit. Dijajahlah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, apa saja. Bagaimana orang Melayu kekal dengan pendirian dan mempertahankan agama dia, mempertahankan jati diri dia. Nampak tak? Orang Melayu ni dia sebenarnya dalaman dia sangat kuat. Jadi kita ni sebenarnya kuat. Dan kita perlu faham tu. Dan kita perlu mencari kekuatan itu. Yang kita faham dengan kekuatan tu dan kita dapat kekuatan tu, kita faham tujuan hidup kita, maka kita akan menemukan satu kebahagiaan yang sebenar. Okey. Jadi kita tengok sekarang ni adalah konteks kita sebagai Encik Ridwan sendiri sebagai Ketua Pemuda ISMA Ikatan Muslimin Malaysia sendiri, sebuah NGO Islam. Jadi apa pemuda ISMA nak tawarkan kepada golongan-golongan pemuda di Malaysia ni? Firdaus, yang saya sebutkan tadi, ISMA ni adalah satu gerakan Islam. Betul. Gerakan Islam yang dah pun 25 tahun pun bertapak ataupun melakukan aktiviti ataupun program kemasyarakatan, membangunkan potensi masyarakat itu sendiri. Kita ni menawarkan ataupun membangunkan potensi pemuda itu sendiri. Kita mahu mengembalikan balik jati diri umat Islam itu kepada jati diri yang sebenar. Mengajak manusia itu ataupun umat Islam itu untuk kembali kepada peranan mereka yang sebenar. Seperti sebut tadi, khalifah di atas muka bumi tadi. Faham akan peranan mereka, memakmurkan bumi ini dengan sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Okey, jadi kita mengajak pemuda-pemuda ini yang ada ada potensi yang besar ni untuk kita bersama-sama dengan kita. Bersama dengan program-program kemasyarakatan kita, program-program kita orang kata beri khidmat kepada masyarakat. Contoh program tu macam mana tu? Program-program kita, contoh kita dah laksanakan contoh program khidmat kita ada sukarelawan. Kita program-program mengenai mengembangkan potensi diri juga. Kita ada juga program-program motivasi, program-program membangunkan potensi pemuda itu. Kita ada camp-camp membangunkan potensi, membangunkan bakat, membangunkan soft skill, membangunkan leadership, kepimpinan. Jadi akhirnya program-program kita menawarkan ataupun menghasilkan seorang pemuda yang bukan saja dari sudut leadership dia, dari segi akhlak dia, tapi juga dari sudut pandang hal tuju dia yang sebenar. Dia menambah value kepada pemuda yang hadir. Ya, betul. Memberi yang memberi nilai tambah kepada seorang pemuda itu, untuk akhirnya kita pemuda inilah yang akan menjadi pemimpin Malaysia pada masa akan datang. Malaysia negara kita akan datang. Tanpa pemuda yang betul, pemuda yang faham akan peranan dia, cinta akan negara dan tanah air dia, kita tak akan dapat membangunkan Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. ISMA sangat komited untuk membangunkan negara yang tercinta ini untuk ke arah satu negara yang maju, kuat dan berdaulat.
pemuda yang mempunyai misi dan visi yang jelas, mempunyai peranan yang betul, akhirnya bertindak sebagai seorang negarawan ataupun rakyat yang betul-betul cinta akan tanah airnya dan mengembalikan balik Islam itu kedudukannya yang tertinggi. Itu peranan yang kita harapkanlah. Jadi nak tak nak bila mana kita menyasarkan membina sebuah negara yang maju kuat dalam daulat ni, dia punya batu asas tu pemuda lah yang akan menaikkan. Ya, betul. Sebab pemuda lah yang akan memimpin pada masa yang akan datang. Ya, betul. Mana-mana tamadun pun sebenarnya tonggak dia adalah pemuda, orang anak muda tu sendiri. Jadi kalau kita mendengar bersejarah, orang nak menjatuhkan tamadun, dia akan menjatuhkan anak muda. Jadi kita nak bangun tamadun, kita perlu bangunkan anak muda. Seawal remaja lagi sebenarnya. Ya, kanak-kanak lagi, itu pun apa yang Islam buat. Jadi peranan pemuda ni bukan satu peranan yang kecil. Dia satu peranan yang sangat besar. Itu perlu disedari oleh semua orang lah sebenarnya. Dan kita mengajak pemuda-pemuda di luar sana untuk bersama dengan kita membangunkan jati diri dan mengali balik ke potensi kita. Potensi kita bukan sikit, potensi kita sangat besar, dan untuk bangunkan negara ni. Okay, sebelum kita akhiri kita punya sesi podcast kita kali ni, mungkin Encik Ridwan kita boleh buat satu pergulungan atau mungkin rumusan tentang topik pemuda kali ni. Okay lah, kalau lah saya boleh ungkapkan satu ayat Quran. Allah sebut dalam surah An-Nahl. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihat min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kata siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, pemuda atau pemudi, dan dia beriman pada Allah SWT, maka Allah akan kurniakan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualiti. Maksudnya untuk Allah kurniakan kebahagiaan, kehidupan yang berkualiti adalah dengan kembali kepada Allah SWT. Ini apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Beramal soleh kepada Allah SWT, maka Allah janji kepada kehidupan yang berkualiti, kebahagiaan. Itulah hakikat kebahagiaan sebenar. Kalau kita keluar daripada landasan ataupun boundary itu, sebenarnya kita bukan mencari kebahagiaan. Tapi sebenarnya tanpa kita sedar sebenarnya kita bawa kepada side negatif. Kita tak dapat kebahagiaan sebenarnya. Itulah kebahagiaan. Ya, tertipu lah. Kita seolah tertipu dengan istilah kebahagiaan tu. Dan Allah sebut dalam surah ayat lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Maka dengan mengingati Allah, kembali balik kepada Allah SWT, main ke peranan yang sebenar, menjalankan tanggungjawab sebenar apa yang Allah nak, itulah kebahagiaan yang sebenar. Itulah healing yang sebenar, dengan mengingati Allah SWT. Allah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada Encik Ridwan. Pertama sekali sebab sudi untuk hadir dalam podcast yang keempat kali ni, bertemakan pemuda sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada penonton kerana masih kekal setia bersama podcast Malaysia Unggul. Dan selepas ini untuk episod seterusnya, kita akan jemput juga ahli-ahli jawatankuasa ISMA yang lain untuk kita teliti apa yang makna-makna tersirat ataupun butir-butir mutiara yang ingin dikongsi. Jadi itu saja dari saya. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.